Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini Muhammad Afiq Syukri bin Syaiful Bahri dan juga bersama dua sahabat saya dari ini, iaitu saudara Alif Aiman dan juga saudara Arif Daniel. Jadi saya ingin mempersilakan kepada Alif Aiman untuk memperkenalkan diri dengan lebih terperinci lagi. Baiklah, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Zalmunir. Seterusnya kita pergi kepada saudara Arif Daniel untuk memperkenalkan diri. Okey, terima kasih kepada saudara Alif Aiman dan saudara Syukri. Nama saya adalah Muhammad Arif Daniel bin Zainuddin. Saya kini menyambung pelajaran di IPG Kampus Kota Baru. Ya, sekarang yang saya berasal sebenarnya daripada Jerantut Pahang dan kini berhijrah ke Kelantan. Orang kata Sek Budu kan. Sek Budu. Sek Budu. Jauh kita dia menimba ilmu saudara Arif. Okay. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita pada malam ini kami bertiga akan berbahas mengenai akhlak mulia masyarakat sejahtera dan juga beberapa contoh akhlak dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan juga kita mendapat jemputan daripada dua sahabat saya ini yang cukup mahir, cukup cemerlang dalam berbahas mengenai akhlak dan juga sunnah Rasulullah. Baiklah, kita pergi ke slide seterusnya. Topik yang pertama yang akan dibincangkan pada malam ini ialah akhlak Rasulullah yang patut dicontohi. Dan topik yang kedua ialah mengenai sunnah Rasulullah yang patut dicontohi dan dijadikan tauladan kepada masyarakat kita pada hari ini. Slide seterusnya. Sekarang saya menjemput saudara Alif Aiman untuk menerangkan secara lebih mendalam mengenai akhlak dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Yang pertama sekali ialah sebagai seorang yang menganut dan mengamalkan ajaran Islam, kita mestilah berpegang teguh kepada dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang kita maklum, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi panduan sepanjang hidup atau zaman oleh setiap Muslim. As-Sunnah pula disebut sebagai perkara sunnah yang mendapat memberikan pahala kepada kita jika kita buat demikian. Sunnah menurut bahasa membawa jalan, manakala menurut istilah ulama, sunnah dapat didefinisikan sebagai segala hal yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir atau disebut sebagai ketetapan maupun sifat perangai atau sifat fizikal, baik sebelum diutus menjadi Nabi ataupun setelahnya. Baik, kita pergi kepada slide seterusnya. Baiklah, yang pertama ialah Rasulullah SAW terkenal dengan keikhlasannya, terutamanya dalam bidang beribadah. Al-Kafawi mendefinisikan ikhlas sebagai meniatkan ibadah sehingga hanya Allah semata-mata yang disembah. Pendapat lain menyebutkan ikhlas adalah cara untuk membersihkan hati, ucapan dan amal. Baiklah, ada 3 perkara yang harus dilakukan untuk berbuat ikhlas. Yang pertama adalah kita perlu buang sifat tamak. Yang kedua ialah kita perlu menjauhi sanjungan atau pujian. Yang ketiga adalah kita perlu melakukan sesuatu perkara dengan teguh. Setelah ketiga-tiga hal tersebut dilakukan, maka keikhlasan akan muncul. Ikhlas dalam pemberian. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlulah mengikhlaskan diri dalam setiap dalam pemberian sesuatu perkara.
dalam pemberian dapat membuat seseorang itu menjiwai perbuatan yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah sekaligus mencerminkan seseorang itu ke arah yang lebih baik. Hal ini kerana perbuatan ini Allah menyeru kita untuk berbuat demikian kerana setiap apa yang disuruh dan seseorang itu melakukan apa yang disuruhnya oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis hasan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal selain apa yang dilakukan secara ikhlas dan mengharapkan keredaannya. Hadis riwayat An-Nasa. Seterusnya kita pergi kedua. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua adalah amanah. Amanah adalah akhlak Rasulullah SAW yang paling menonjol. Beliau ini dikenali sebagai seseorang yang jujur dan amanah atau disebut sebagai terpercaya baik sebelum diutuskan menjadi Rasul maupun setelahnya. Ikan masyarakat Arab memilih beliau untuk menjaga barang titipan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan amanah sebagai sifat yang melekat pada setiap nabi. Dalam surah Al-An'am ayat 90, dia berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabinahumul tadi. Artinya mereka itulah para nabi yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutlah petunjuk mereka. Surah Al-An'am ayat 90. Merujuk kepada ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk mengikuti jejak para nabi. Untuk itu, sebagai umat Islam sudah sepatutnya bersungguh-sungguh dalam menunaikan dititipkan atau disuruh oleh Allah dan mengikhlaskan diri niat kerana Allah semata-mata. Seterusnya kita pergi kepada slide yang ketiga untuk saudara Afiq Syukri. Baiklah, terima kasih kepada saudara Alif atas perkongsian yang tepat dan juga menarik. Apa yang dikongsikan ialah contoh akhlak Rasulullah, iaitu yang pertama ialah jujur dan yang kedua ialah amanah. Baiklah, sebelum saya meneruskan ini, saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Arif mengenai apa yang dikongsikan oleh Alif sebentar tadi, jujur dan ikhlas dan juga amanah. Adakah penting untuk masyarakat hari ini? Ya, terima kasih kepada saudara Afiq Syukri. Ya, bagi saya sifat amanah dan juga ikhlas. Yeah. Sifat ikhlas dan juga amanah ni sangat penting dalam masyarakat kerana dengan keikhlasan tu kita tidak akan mengharapkan apa-apa lagi balasan daripada orang. Jadi kita akan melakukan sesuatu itu dengan kerelaan kita. Kerelaan kita biarpun benda itu penat untuk dilakukan ataupun sukar untuk kita lakukan, tetapi tidak mengharapkan balasan kerana apabila kita melakukan sesuatu itu kita akan merasa gembira dengan melihat hasil yang kita dapat. Hasil yang kita dapat dengan melihat orang lain bahagia. Itu pada pendapat saya. Dan juga amanah pula. Untuk daripada aspek amanah, kita sebagai umat Islam perlulah melahirkan ataupun mewujudkan rasa amanah ni terhadap melakukan sesuatu perkara. Kerana dengan sifat amanah ni, orang akan lebih percaya kepada kita untuk kita memegang sesuatu jawatan maupun memberi sesuatu barang amanah kepada kita untuk kita jaga. Sebagai contoh, bagi saya sesuatu benda yang berat adalah bendahari kepada sesuatu kelab ataupun sesuatu kelas itu. Kerana dia perlu memegang segala duit kelas yang ada untuk digunakan pada masa-masa yang tertentu. Okey, itu sahaja. Baiklah, terima kasih kepada saudara Arif atas sedikit ulasan dan juga sedikit kupasan mengenai apa yang dikongsikan oleh saudara Alif Aiman sebentar tadi. Baiklah, kita akan pergi kepada contoh yang ketiga, iaitu akhlak Rasulullah SAW. Iaitu Rasulullah SAW
memiliki akhlak ataupun sifat jujur, ataupun dalam bahasa Arabnya ialah sidik, dan ia merupakan sifat wajib bagi Rasul. Seperti yang kita tahu, sifat wajib bagi Rasul ada 4 ya. Fatonah, sidik dan ada 2 lagi. Kejujuran baginda dapat dilihat sejak kecil lagi ketika baginda menjalankan perniagaan bersama bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Kejujuran adalah salah satu bukti keimanan seseorang, dan juga kejujuran ini akan menjamin hidup seseorang untuk mendapatkan ketenangan di akhirat dan di dunia. Kenapa ayat ini mengatakan kejujuran akan menjamin hidup seseorang untuk mendapatkan ketenangan? Kita dapat lihat perkara ini, dan ada satu hadis yang menyokong ayat ini. Dan saya akan bacakan, iaitu dalam sebuah hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib meriwayatkan, aku menghafalkan sabda Rasulullah SAW, tinggalkanlah apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menggilasahkannya. Jadi dalam riwayat Tirmizi ini, sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa. Ini kerana apabila seseorang itu jujur, apabila seseorang itu bercakap benda yang betul sahaja, maka ketenangan dalam jiwa tu akan hadir. Kerana apabila seseorang itu dusta ataupun berbohong dalam satu perbuatan, maka perasaan bersalah tu akan ada juga dalam jiwa seseorang. Jadi itu jelas akan membuatkan seseorang itu tidak akan tenang. Jiwa akan mula merasa bersalah sebelum tidur, lepas bangun tidur pun rasa bersalah. Baiklah, kita pergi ke slide seterusnya. Ketika baginda mengurus perniagaan Sayyidatina Khadijah, baginda sentiasa bersikap jujur dalam tindakannya sehingga baginda disenangi orang ramai. Baginda digelar Al-Amin, yang bermaksud insan yang dipercayai sebelum baginda dilantik menjadi Rasul lagi. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW ni dilantik oleh Rasul, masyarakat, segelintir masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada Rasulullah SAW berpunca daripada sikap jujur dalam diri baginda. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kalian harus menjauhi kedustaan. Sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada perbuatan dosa, dan sesungguhnya dosa membawa kepada neraka. Jika seseorang sentiasa berdusta dan selalu berusaha untuk berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang kazab, iaitu suka berdusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah ingin menekankan kepada umatnya bahawa sifat jujur ialah lawannya ialah sifat dusta. Sifat jujur merupakan sifat memudah, manakala dusta ialah sifat mazmumah. Sifat memudah ni seperti yang kita tahulah, iaitu sifat terpuji, dan sifat mazmumah ialah sifat terkeji. Perbuatan dusta termasuk dalam ciri-ciri orang munafik, dan kita tahulah tempat orang munafik ni di akhirat kelak dekat mana? Dekat neraka lah tempatnya. Rasulullah juga menggesa umatnya untuk bersikap jujur dalam semua tindakan, kerana kejujuran akan mendorong manusia untuk lebih banyak lagi melakukan kebaikan. Bertentangan pula dengan sikap dusta, yang sudah pastinya akan mendorong seseorang untuk melakukan dosa yang lagi besar, sama ada terhadap Allah maupun masyarakat. Kerana seseorang itu akan percaya pada diri, bila dia berjaya berdusta, berbohong, banyak kali berbohong pada orang, jadi dia akan percaya yang dia ni akan mampu untuk terus berbohong pada orang lain, dan akan berani untuk melakukan dosa-dosa yang lebih besar. Oleh itu, kita sebagai umat Islam wajib kepada kita untuk jujur dalam semua perbuatan harian agar hidup diberkati Allah serta dapat mewujudkan masyarakat yang makmur. Dalam aspek kepimpinan, seorang pemimpin perlu mempunyai sifat jujur dalam melaksanakan tanggungjawab kepimimpinannya. Ini sangat pentinglah bagi seorang pemimpin untuk ada sifat jujur dalam pemerintahannya, kerana di bawah naungannya ialah rakyat. Rakyat ni memiliki sebuah bilangan yang besar, yang banyak. Jadi apabila pemimpin ni sekali dia berbohong dan pembohongan itu terbongkar, maka kepercayaan daripada rakyat ni susah untuk mereka dapat lagi, dan itu akan menjatuhkan sesebuah kerajaan.
Pemimpin yang suka berbohong dikira menzalimi orang lain, manakala pemimpin yang jujur termasuk dalam 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi kat sini kita boleh tengok ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada pemimpin yang adil dan juga pemimpin yang jujur, iaitu mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Kita pergi ke slide seterusnya. Akhlak Rasulullah yang seterusnya ialah tegas dan pemaaf. Baiklah, cerita ini saya akan menerangkan mengenai sifat pemaaf Rasulullah SAW dulu ya. Tegas di sini bermaksud berpegang teguh dengan syariat Islam walau di mana sekalipun. Contohnya tiba waktu sembahyang kita sembahyang. Yang patut jaga aurat kena jaga aurat. Bukan bawa maksud keras, kasar, demonstrasi, bergaduh, maki hamun dan juga lain-lain. Sifat perkara yang keras lah seperti bergaduh sama sendiri lah. Itu bukan tegas di sini maksudnya. Maksud tegas di sini ialah berpegang teguh dengan syariat Islam. Contoh sifat pemaaf Rasulullah dapat dilihat dalam sesebuah peperangan, iaitu ketika Daksur mengangkat pedang di atas kepala Rasulullah. Dan kemudiannya Daksur bertanya, "Sekarang siapa yang akan menyelamatkan engkau, wahai Muhammad?" Lalu Rasulullah dengan yakinnya dan dengan spontannya menjawab, "Allah Subhanahu Wa Taala." Dengan suara yang kuat, dengan suara yang gegarannya kuat hingga terjatuh pedang dari tangan Daksur lalu diambil oleh Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya kepada Daksur, "Sekarang siapa boleh menyelamatkan engkau?" Kemudian Daksur berkata, "Tiada siapa yang boleh aku harapkan." Rasulullah mengambil sikap memaafkan walaupun Rasulullah berhak untuk membunuhnya. Serta tidak salah jika Rasulullah berbuat demikian, kerana iyalah orang acu pedang pada kita. Takkanlah kita nak biar je. Kita sekarang ni kalau orang balis selipar pun kita kalau boleh nak pukul sampai lunyai je. Tapi kita tengok sikap Rasulullah memaafkan. Dan setelah itu Daksur terus masuk Islam. Kat sini apa tegasnya ialah Rasulullah teguh dengan syariat Islam, iaitu Daksur ni adalah orang kafir sebelum masa kejadian ni lah. Jadi Rasulullah berdakwah bukan secara penulisan kepada Daksur, bukan secara perkataan, tetapi melalui akhlak. Beliau baginda menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang suci daripada agama Islam, menyebabkan Daksur tertarik dan terus masuk Islam. Baiklah, slide seterusnya mengenai sifat ataupun akhlak Rasulullah mengenai tegas, menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran. Jadi cerita ini mengisahkan ketika Nabi menjatuhkan hukuman hudud kepada perempuan Bani Makhzum yang mencuri. Keluarganya cuba campur tangan dengan bertemu Usamah bin Zaid bin Harithah untuk meringankan hukuman dari Nabi SAW. Apabila Usamah kemukakan perkara ini, Nabi terus marah. Lalu bersabda, "Wahai Usamah, adakah engkau ingin mendapat pengurangan terhadap hukum Allah yang telah ditetapkan?" Kemudian Nabi bangun. "Binasanya umat sebelum kamu ialah apabila orang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka biarkan. Apabila orang lemah di kalangan mereka mencuri, barulah mereka jatuhkan hukuman. Demi Allah, kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, tentu aku potong tangannya." Hadis ni menunjukkan sifat adil Nabi terhadap sesiapa sahaja tanpa mengira kedudukan dalam masyarakat. Sekalipun anak kepada pembesar. Bukan sahaja kepada anaknya, bahkan Nabi bersedia menegakkan keadilan sekalipun ke atas dirinya sendiri. Jadi mengenai masyarakat sekarang ni, ada segelintir masyarakat ni yang berani mengeluarkan kata-kata apabila segolongan rakyat yang tiada kuasa dalam negara ni berbuat masalah, tiba-tiba kena hukuman yang berat. Terus kena hukuman. Tapi apabila orang-orang yang dalam kerajaan, orang-orang yang mempunyai kuasa dalam negara ni buat salah yang besar-besar tapi tak kena, dan itu merupakan satu perbuatan yang salah lah. Walaupun ini bukan bidang kita, kita hanya mampu berdoa sahaja supaya kerajaan ni terus mengikut syariat Islam. Jadi berdasarkan dua kisah ini dapat kita lihat akhlak Rasulullah yang tegas dan juga pemaaf. Sebagai umat Islam, kita perlu berusaha untuk
meneladani akhlak yang mulia ini. Lakukanlah dan amalkanlah semampu yang boleh serta berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ia. Dalam bentuk masyarakat yang harmoni, kedua-dua akhlak ini juga penting kepada setiap individu yang hidup bermasyarakat. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada saya, iaitu akhlak Rasulullah, jujur dan juga tegas dan pemaaf. Jadi Tegas. kita akan teruskan kepada saudara Alif. Jadi kita Ya. akan teruskan kepada saudara Dia, Alif dia. mengenai perkongsian seterusnya. Fikri kerana atas pembahasan tentang akhlak yang patut dicontohi. Seterusnya kita pergi sunnah yang patut dicontohi. Slide seterusnya. Baiklah, yang pertama ialah berzikir. Amalan berzikir merupakan perkara dilakukan bahkan tidak mengira waktu. Selain menggunakan lisan atau lidah, kita juga boleh sama ada berdiri, duduk ataupun berbaring. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah sahaja maka hati kita akan menjadi tenteram. Kerana setiap apa yang kita keluarkan pada mulut kita ni hanyalah merupakan doa untuk kita untuk memuji nama-nama Allah sebagai zikir kita. Yang kedua adalah selalu bersenyum. Senyum merupakan sedekah yang paling mudah untuk dilakukan oleh setiap orang. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah dengan senyumannya yang tidak lekang di wajahnya. Sedekah ini membuatkan orang sekitar berasa dalam hadis riwayat Al-Tirmizi, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah SAW. Apa yang dapat disimpulkan daripada sini ialah sedekah ini adalah satu perbuatan yang bagus dan dikira sebagai perbuatan yang disuruh oleh Allah, kerana sedekah ini bagi saya ia sangatlah senang untuk dibuat, kerana kita tidak memerlukan untuk tenaga yang banyak untuk lakukan. Kerana sedekah ini kita perlu kita boleh buat daripada menggunakan mulut sahaja. Kita senyum. Senyum itu merupakan satu sedekah juga. Yang terakhir ialah solat berjemaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau saja manusia tahu pahala panggilan solat saf awal, kemudian mereka akan mengundi Seterusnya kita pergi kepada saudara Revenia. Ya, terima kasih saudara Alif Aiman. Dan saya akan membincangkan tentang tajuk seterusnya, iaitu berkaitan dengan amalan akhlak mulia dalam membuat rujukan dan kejelasan semasa penulisan akademik. Okey, apa yang kita boleh ambil contoh daripada sifat Rasulullah SAW itu sendiri adalah dengan sikap jujurnya, iaitu dengan kita sebagai pelajar tidak menipu dalam membuat rujukan. Tidak menipu dalam membuat rujukan. Ini kerana sesetengah pelajar dia cuba melakukan tugasan yang diberikan dengan hanya menggunakan AI ataupun teknologi untuk menaik tanpa menggunakan buah akal fikirannya sendiri. Itu sangatlah tidak dituntutlah.
tidak disarankan dan tidak dituntut dalam pelajaran ataupun dalam pengajian kita ini sepatutnya. Dan seterusnya adalah ikhlas dalam membuat tugasan yang diberikan dan tidak merasakannya sebagai beban melainkan sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik dan profesional. Ini sangat penting kepada pelajar kerana kita akan merasakan itu sebagai satu kelebihan untuk kita kerana dengan membuat banyak tugasan yang diberikan oleh guru, kita rasa macam oh ini lagi baik untuk aku di masa hadapan, ini lebih baik untuk pengalaman aku, untuk kebaikan aku sendiri, demi daya ingatan aku sendiri untuk terus maju ke hadapan. Dan seterusnya, yang kedua adalah sifat amanah. Sifat amanah yang kita boleh contohi adalah kita mestilah amanah dalam melakukan tugasan dengan menghantar tugasan yang diberikan mengikut tarikh yang ditetapkan. Kalau ikut sekarang ni, memang pelajar-pelajar perlu mengikut tarikh yang ditetapkan untuk kita menjaga hubungan antara pensyarah dan juga penuntut ilmu itu sendiri. Kerana kita tahu keberkatan itu hadir memang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ilmu kepada kita. Tapi guru ini sebagai pengantaranya untuk kita dapat sesuatu ilmu itu. Dan seterusnya adalah yang terakhir iaitu bertanggungjawab. Bertanggungjawab ini adalah satu sifat yang sangat penting kerana ia untuk memudahkan pensyarah untuk menanda tugasan yang kita telah berikan kepada dia. Dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita praktikan dengan tanggungjawab ni, kita menyiapkan tugasannya awal, kita menyiapkan tugasan mengikut spesifikasi yang ditetapkan, yang apa yang mereka nak, mereka akan merasa senang dengan kita, senang berurusan dengan kita, mereka akan rasa wah ini pelajar-pelajar aku ni memang sangat terbaik dan sangat memahami apa yang aku inginkan. Jadi disebabkan mereka telah menyenangkan kerja aku, jadi ya Allah, aku akan menyenangkan kerja mereka dan aku berkati segala ilmu yang aku sampaikan kepada mereka semua. Jadi itu sahaja yang saya dan kamu semua dapat kongsikan pada malam ini. Ya, terima kasih kepada saudara Arif atas penerangan dan juga perkongsian cukup menarik sebentar tadi, iaitu melibatkan pelajar-pelajar universiti, ya kan? Ya, betul. Mengenai amalan akhlak mulia semasa membuat penulisan akademik. Dan perkara ini bukanlah perkara yang diharuskan kepada pelajar, tapi diperlukan, dikehendaki supaya pelajar ni mengikut amalan akhlak mulia. Dan melalui perkongsian pada malam ini yang dikongsikan oleh saudara Alif dan juga saudara Arif mengenai akhlak Rasulullah, dan juga tajuk besar kita pada malam ini ialah akhlak mulia masyarakat sejahtera. Jadi kepada masyarakat kita pada hari ini, kita sebagai umat Islam perlu mengikut sunnah Rasulullah ini, kerana Rasulullah SAW ialah merupakan ikon, merupakan idola yang sebetul-betulnya kepada bukan sahaja kepada rakyat, bukan sahaja kepada umat Islam, walhal kepada penganut agama Kristian sekalipun. Rasulullah memiliki akhlak yang terpuji. Yes. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian daripada kami bertiga pada malam ini, kerana kita kesetukan masa mencemburui kita. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudara Alif dan juga saudara Arif kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada hari ini mengenai perbahasan akhlak mulia masyarakat sejahtera. Jadi saya akhiri perbincangan kita pada malam ini dengan sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.